Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan matematik tingkatan 5. Bab 7. Untuk bab 7 ini adalah serapkan data terkumpul. Subtopik kita pada hari ini adalah julat antara kuartil dan sisihan piawai. Okey, untuk tajuk ini tolong sediakan kalkulator. Cikgu akan ajar kepada kamu jalan mudah menggunakan kalkulator. Maknanya kamu tidak perlu langkah yang banyak lah. Maknanya kita menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk julat. Okey, sebelum ni kita telah belajar bagi data terkumpul. Kita tengok perbezaan dulu. Data terkumpul dengan data tak terkumpul. Kalau julat data terkumpul, kita kira julat macam mana dapat julat? Nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan yang terkecil. Maknanya apa? Nilai yang paling besar tolak nilai yang kecil untuk dapat julat. Okey, contohnya dia bagi macam ni. Bagi set data yang berterabur macam ni. Okey, dia suruh tentukan julat. Jadi macam mana kita mahu tentukan julat? Senang saja. Kita daripada sini kita cari nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Okey, kita akan dapat di sini 14 adalah nilai terkecil, 40 adalah nilai terbesar. Soalan dia mahu julat. Jadi apakah nilai julat? Julat adalah yang besar tolak kecil. Maknanya 40 tolak dengan 14. Dapatlah julat sama dengan 26. Ini bagi data tak terkumpul. Okey, saya mahu bagi perbezaan lah. Untuk bagi kamu nampak dengan jelas. Okey, seterusnya kita tengok julat antara kuartil. Bagi data tak terkumpul juga. Okey, bagi julat antara kuartil, kita nilai kuartil ketiga tolak dengan nilai kuartil pertama. Macam mana? Okey, masih lagi soalan yang sama. Masih lagi soalan yang sama. Sama seperti yang di sebelah ni. Okey, ini julat. Julat kita ambil nilai besar tolak nilai kecil. Tapi kalau julat antara kuartil, yang pertama sekali kita susun nombor ini mengikut tertib menaik. Okey, bila kita sudah susun tertib menaik, kita cari yang di tengah dia. Ini ada berapa nombor dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi yang di tengah dia adalah nombor 25. Ini median. Okey, bila di sini median di tengah-tengah, kita ada baki lagi di sini 3 dan di sini 3. Cari yang di tengah yang ni. Antara 3 nombor yang ni di tengah ni, yang mana yang tengah? Antara 3 yang ni, 3 yang di tepi ni dan nombor 3 yang di belakang ni, cari yang di tengah. Jadi kita akan dapat di sini adalah yang di tengah 20 dan di sini yang di tengah adalah 34. Maknanya kita akan dapat di sini adalah kuartil pertama. Yang tengah yang ini kita panggil kuartil pertama, yang ni kuartil ketiga. Median ni sebenarnya adalah kuartil kedua. Dia kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Sebenarnya lah. Okey. Jadi soalan dia kata julat antara kuartil. Okey, senang sajalah. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. 34 tolak dengan 20. Jadi jawapannya adalah 14. Okey, ingat ini adalah bagi data tak terkumpul. Kalau data terkumpul macam mana? Dia berbeza. Macam mana? Okey, bagi data terkumpul, kita tengok dulu julat. Okey, macam mana mau cari julat? Okey, julat titik tengah kelas tertinggi. Yang tadi nilai, kalau julat yang tadi, nilai tertinggi tolak dengan cerapan yang terendah. Yang ni, titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Macam mana? Okey, sekejap ya. Okey, macam mana? Kita tengok contoh dia. Jadual kekerapan menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, yang ni sebenarnya soalan ni sudah kita bincang dalam video yang lepas ni. Okey, cikgu ambil contoh ni untuk tunjukkan apa itu julat bagi data terkumpul. Contohnya ini. Okey, di sini kita punya selang kelas. Soalan dia bagi tahu tadi titik tengah bagi kelas tertinggi. Dan titik tengah bagi kelas terendah.
Okey, kelas tertinggi ni, kelas terendah yang di atas lah, yang paling di atas. Yang tertinggi di mana? Kelas yang tertinggi yang paling bawah. Maknanya sini sudah kita tahu. Di sini adalah kelas terendah dan di sini adalah kelas tertinggi. Tetapi soalan, tapi rumusnya dia mau titik tengah. Jadi daripada sini kita tidak boleh ambil ini. Kita kena ambil yang mana? Kita kena cari dia punya titik tengah. Okey, daripada yang ni, daripada kelas terendah ni, kita cari titik tengah dia. Macam mana mau cari titik tengah? Kita ada dua kaedah. Yang saya ajar sebelum ni guna tangan. Boleh mau guna tangan. Tetapi nombor sekarang ini 100 sampai 149. Banyak. 149 ni tak cukup tangan kamu. Jadi bila tidak cukup tangan, kita guna kaedah rumus. Yang mana 100 tambah dengan 149 bahagi dengan 2. Okey. Depan tambah dengan belakang bahagi dengan 2. Kita akan dapat titik tengahnya adalah 124.5. Okey, sama juga. Untuk kelas tertinggi ni juga kita cari dia punya titik tengah. 130 tambah 350 tambah 399 bahagi dengan 2. Kita akan dapat titik tengahnya adalah 374.5. Jadi macam mana mau cari julat? Kita sudah ada titik tengah. Kita sudah tahu kelas yang terendah dan kelas tertinggi. Jadi kita masukkanlah dalam rumus. Apa itu rumus? Okey, saya tersilap ni. Okey, jadi kelas tertinggi kita adalah 37.5. Di sini nilai kita adalah ni. 124.5. 124.5. Jadi kita tolaklah. Maknanya julat 374.5 tolak 124.5. Berapa nilai dia? 374.5 tolak 124.5. Kita akan dapat jawapan kita. Julat kita adalah 250. Cikgu buat ni salah. Cikgu terlupa mau padam tadi. Jawapan dia adalah 250. Okey. Okey, seterusnya. Ini adalah julat. Sekarang kita mau tengok julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil bagi data tak terkumpul. Macam mana mau cari? Okey, bagi julat antara kuartil, biasanya ini julat antara kuartil ni dia untuk ojif. Ojif. Okey. Daripada data tadi, kita bina ojif. Contohnya ini ojif cikgu. Iaitu julat antara kuartil adalah nilai kuartil ketiga tolak dengan nilai kuartil pertama. Samalah macam tadi. Okey, ni contohnya ojif. Daripada ojif ni, kita cari apakah nilai kuartil pertama dia, apakah nilai kuartil ketiga dia. Jadi macam mana? Kuartil pertama, daripada data graf ini, nilai yang paling besar di sini adalah 60. Ni 60. Kuartil pertama, makna kuartil, makna 1/4 lah yang pertama. 1/4 darab dengan 60, kita dapat 15. Daripada data 15, garis sampai kena ojif kamu, sampai kena garis, graf. Turun ke bawah, kita akan dapat nilai yang pertama. Kuartil yang pertama adalah 199.5. Itu kuartil yang pertama. Okey, yang ini sampingan sahaja ya. Sampingan sahaja untuk kuartil kedua ataupun median. 2/4 darab dengan 60. Okey, kita akan dapat 30. Okey, 30 garis sampai kena kamu punya garis ojif kamu. Turun ke bawah, kita akan dapat nilai. Bagi median adalah 249.5. Dan kuartil ketiga, 3/4 darab dengan 60, kita dapat 45. Cari 45 daripada graf kamu. Garis sampai kena graf kamu. Turun ke bawah. Okey, kita akan dapat nilai kuartil ketiga. 284.5. Okey, jadi daripada sini kita sudah tahu dah. Kuartil pertama kita apa, kedua kita apa, ketiga juga kita sudah tahu. Jadi apa yang perlu kita buat? Masukkanlah nilai kita. Masukkan saja julat antara kuartil sama dengan kuartil pertama, kuartil ketiga 284.5 tolak dengan 199.5. Dapatlah nilai
dia dapatlah jumlah antara kuartil kita adalah 85. Itu beza dia. Beza bagi data terkumpul dan data tak terkumpul. Cikgu harap kamu dapat nampaklah perbezaan dia. Okey, seterusnya kita tengok variance dan sisihan piawai. Bagi data terkumpul, kita ada rumus kita ada rumus bagi data terkumpul ini adalah variance. Ni kita punya simbol ni. Variance simbol dia adalah kuasa 2. Dan sisihan piawai sebenarnya dia ada beradik-beradik, adik-beradik sahaja. Cumanya sisihan piawai dia adalah punca kuasa ni. Yang ni dia bukan kuasa 2 lah. Kalau yang di sini kuasa 2. Kuasa 2 untuk variance. Kuasa 2 ni pindah ke seberang, dia akan jadi punca kuasa. Dapatlah di sini punca kuasa. Ini adalah rumus asas bagi variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Dan ini adalah min bagi data terkumpul. F ini apa? F ini adalah kekerapan. X bar ini adalah min data. X ini adalah titik tengah bagi selang kelas. Kita mahu tengoklah macam mana. Macam mana mau cari bagi data terkumpul. Cikgu akan ajar kamu, jangan risau. Dalam soalan ni sebenarnya adalah soalan yang senang saja. Cikgu akan ajar kamu cara guna kalkulator. Okey, kita tengok soalan ini. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir. Okey, hitung variance dan sisihan piawai bagi data itu. Okey, dia bagi data macam ni. Kita mahu cari sisihan piawai. Okey, kalau sisihan piawai dan variance, kita perlu ada, daripada rumus tadi, kita perlu ada frekuensi. Kita perlu ada titik tengah. Dan kita perlu ada min data. Jadi, daripada yang ni, banyak benda yang kita kena buat. Maknanya, kita kena carilah nilai dia. Maknanya, kamu kena buat kamu kena buat jadual, jadual baru. Yang mana dalam jadual baru kamu perlu ada isi padu air lah. Bilangan keluarga ni kita katakan bilangan ini adalah kekerapan ataupun F. Yang pertama sekali kita akan cari kita punya titik tengah. Kita isi saja ya. 150 hingga 159, 8 orang. 160 sampai 169, 12 orang dah isi. Okey, daripada sini kita cari dulu titik tengah. Kamu kena cari titik tengah. Nilai fx, x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Kenapa cikgu kena cari benda ni cikgu? Perlu ke? Ya, benda ni perlu. Kenapa perlu? Sebab kita mahu cari kita variance dan sisihan piawai. Tapi jangan risau ya, jangan risau. Cikgu ada jalan mudah untuk kamu. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia cari satu-satu. X titik tengah ni kamu kena cari dulu titik tengah dia. 150 hingga 159 ni cari dia titik tengah dia. Maknanya 150 tambah 159 bahagi dengan 2. Ataupun yang ni boleh guna tangan kamu. Angkat tangan dan kira. Kamu akan dapat 154.5. Yang ni titik tengah ni saya yakinlah kamu boleh buat. Okey, kemudian fx ni apa? Fx ini adalah F darab dengan X. Dia rapat. Fx ni dia rapat. Mana rapat dia darab. Maknanya 8 darab 154.5. X kuasa 2 ni apa? Inilah X. Titik tengah ni kuasa 2. 154.5 kuasa 2. Fx kuasa 2 ni apa? Kekerapan 8 darab dengan yang ni lah. Yang kuasa 2 ni. Maknanya kita kena isi semua ni. Maknanya kena isi semua ni. Dah lah nombor banyak. Lepas tu, banyaknya nombor. Lepas tu mungkin akan berlaku kecuaian. Jadi cikgu akan ajar kamu kaedah yang mudah. Hanya menggunakan kalkulator sahaja untuk dapatkan nilai-nilai ini. Yang mana dalam jadual kamu ni, kamu perlu cari nilai ni. Jumlah bagi kekerapan ini berapa? Berapa kita mau? Yang dalam jadual ni tidak penting. Yang pentingnya yang di bawah ni. Ni tanda jumlah. Ni tanda summation. Maksud dia adalah jumlah keseluruhan. Tambah semua berapa nilai di sini. Tambah semua berapa nilai di sini. Dan tambah semua berapa nilai di sini.
Maknanya don't worry. Cikgu akan ajar kamu cara yang mudah hanya dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita tengok. Masih lagi soalan yang sama. Ini dalam kamu punya, kalau kamu isilah jadual tu. Okey, kalau kamu isi satu-satu jadual tu. Sekarang cikgu tidak mahu kamu isi jadual. Mungkin akan berlaku kesalahan. Mungkin akan berlaku kesilapan. Dan pemeriksa tidak tengok sebenarnya yang ni. Dia hanya tengok nilai yang terakhir ni. Jumlah yang terakhir ni sahaja. Jadi kita akan tengok macam mana untuk guna kalkulator. Okey. Yang banyak-banyak ni tadi sebenarnya tidak penting. Apa yang penting? Yang penting ini sahaja. Isi padu, kekerapan titik tengah. Titik tengah sahaja yang kamu kena cari. Yang selain daripada titik tengah tu tidak perlu cari. Okey, daripada yang tadi ni, ingat ya, nilai fx kita adalah, tambah keseluruhan fx kita adalah 17417.5. Fx kuasa 2, ni sampai juta ni. Ingat nilai ni. Saya akan ajar kamu cara guna kalkulator untuk dapatkan nilai ini. Macam mana cikgu? Kita tengoklah, nanti cikgu akan ajar. Okey, ini sahaja yang penting. Okey, kita akan guna teknik penggunaan kalkulator. Yang mana fx kita tadi adalah yang ni. Yang ni. Kita mahu cari yang ni lah. Okey. Cuba kamu tengok di buku teks kamu, kita ada bahagian semak jawapan. Yang ni, cikgu akan ajar kamu cara guna kalkulator lah. Okey, yang di bawah ni tidak penting lagi. Jangan tengok yang bawah ni. Kita tengok yang ni sahaja. Okey, keluarkan kalkulator. Okey, ni kalkulator. Kalkulator saya. Okey, tekan mod 2 kali. Kita keluar SD, tekan 1. Kemudian, masukkan titik tengah. Masukkan titik tengah ni, titik tengah kita ni. 154.5. Kamu kena hati-hatilah untuk masukkan titik tengah ni. Untuk masukkan nilai ni, tekan shift. Kemudian tanda koma. Tanda koma dia keluar macam ni. Masukkan nilai kekerapan. Ni nilai 8 ni. Masukkan 8. Okey. Bila sudah kamu tekan macam ni, kamu tekan M+. Sebelum tu, saya mau clear dulu saya punya kalkulator ya. Saya mau clear dahulu kalkulator, kita on balik. Okey, sekali lagi kita tekan mod, tekan SD. Masukkan nilai titik tengah 154.5. Tekan shift, tekan tanda koma. Okey, kemudian tekan kekerapan 8. Okey, bila kita sudah macam ni, kita tekan tanda M+ ni. Bila keluar tanda M+, kita akan dapat N equal to 8. Okey, kita ada lagi titik tengah. Kita masukkan nilai titik tengah kita ni sampai habis. Apa dia? 164.5. Tanda koma, shift, tanda koma, 12. Kemudian tekan M+. Okey. Kemudian ulang step yang sama untuk 174.5. Shift, tanda koma, berapa? 15. Okey, tekan tanda empty. Okey, seterusnya 184.5. Tanda koma, 24. Okey, tekan M+. Seterusnya 194.5. Shift, tanda koma, 20. Tekan M+. Okey. Dan yang terakhir 204.5. Shift, tanda koma, 16. Okey, kemudian tekan tanda M+. Okey, bila kita tekan macam ni, kita akan dapat macam ni. Jangan tekan apa-apa lagi. Okey, seterusnya kita akan mana? Okey.
Sudah dapat macam ni, kita tekan saja AC shift 1. Okey, dalam kalkulator kamu ni, tekan AC. Tekan AC. Nampak tak kalkulator ni? Sinilah. Okey, selepas tu, tekan AC. Tekan shift. Tekan 1. Kamu akan dapat macam ni. Keluar macam ni. Di paparan kamu akan keluar macam ni. Jadi, kita mahu cari nilai. Pilih 1 untuk nilai fx kuasa 2. Okey. Dalam kamu punya paparan, dia macam ni. X kuasa 2. Tapi sebenarnya, untuk data terkumpul, dia adalah fx kuasa 2. Jadi, kita cuba pilih 1. Kita tekan equal. Sama tak? Sama lah. 3215 133.75. Sama. Kita akan dapat nilai ini. Okey, kemudian pilih 2 untuk tanda fx. Mana kamu punya kalkulator tadi? Sama juga, tekan ulang balik. Shift 1. Kita pilih 2, kita akan dapat nilai 174.17.5. Sama lah. Ya, sama. Okey, dan untuk pilih 3 untuk nilai n. Ataupun hasil tambah nilai hasil tambah F ni. Hasil tambah kekerapan. Yang mana tadi? Mana kalkulator kita? Keluarkan kalkulator kita. Shift 1. Cuba tekan 3. Kita akan dapat nilai kita adalah 95. Ni hasil tambah semua kekerapan ni. Semua sama. Tekan saja kalkulator. Don't worry. Yang perlu kamu tahu adalah cari titik tengah saja. Kemudian kamu keluarkan nilai ini. Kamu mesti tulislah. Fx kita apa dia. Fx kuasa 2 kita apa dia. Jadi daripada nilai ini, kita sudah boleh cari kita punya variance dan sisihan pair Y. Okey, seterusnya. Kita cari dulu nilai mean. Daripada maklumat tadi, keluarkan yang ni. Nilai yang ni. Maknanya, hasil tambah kekerapan 95 dan seterusnya ni. Tulis yang ini wajib tulis. Okey, seterusnya mean sama dengan fx, jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Maknanya ni. Kita akan dapat mean kita adalah 183.34. Seterusnya kita mahu cari variance, masukkan ke dalam rumus sahaja. Fx kuasa 2 ni. 133.75 bahagi dengan 95 tolak dengan yang ini. X bar kuasa 2. Maksudnya min kuasa 2. 183.34 kuasa 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai yang ni. Senang sahaja. Makna terus dapat nilai lah. Okey, seterusnya sisihan pihak Y. Okey, masukkan ke dalam rumus. Yang ini sebenarnya dia punca kuasa ini saja, sisihan pihak Y. Jadi kita ambil punca kuasa, letak punca kuasa, kita ambil variance. Nilai variance, kita tekan punca kuasa, dapatlah untuk sisihan pihak Y kita akan dapat 15.1389. Dan kita boleh semak kita punya jawapan kita ni betul ataupun salah jawapan kita ni. Macam mana? Daripada yang ni tadilah. Macam mana kita mau semak? Kita sudah masukkan nilai tadi kan dalam kita punya kalkulator, kita hanya perlu semak saja. Jadi macam mana mau semak? Ni kalkulator kamu tadi, tekan shift, tekan 2. Dia akan keluar macam ni. X bar ini untuk ni lah, min lah untuk X bar. Okey, cuba kita tekan 1, kita akan dapat. Okey, sama tak? 183.34. Ya, samalah cikgu. Samalah. Okey, kemudian kita cuba tekan lagi shift 2. Kita akan dapat ni nombor yang ni. Ni. Okey, cuba kita tekan nombor 2. Nombor 2 ini adalah untuk sisihan pihak Y. Bukan variance sisihan pihak Y. Jadi macam mana untuk dapat variance? Variance dalam kalkulator kamu ni tiada. Kamu tekan sahaja nilai dia, answer ni kuasa 2. Sebab apa? Sebab variance ni nilai sisihan pihak Y kuasa 2. Jadi kita kuasa 2 dia. Dapat sama tak nilai dia? 229.1856. Yalah cikgu, sama. Sama. Samalah. Maknanya, dalam tajuk ini, kalkulator memang penting. Dan kalkulator amat-amat membantu kamu. Yang mana kamu tidak perlu mengisi jadual yang banyak seperti tadi. Untuk cari
nilai yang terakhir ni, hasil tambah fx kuasa 2, hasil tambah nilai fx dan hasil tambah f. Maknanya kamu kena pandai menggunakan kalkulator dan kamu kena pandai memasukkan nilai di dalam kalkulator. Kalkulator cikgu ini adalah kalkulator 570 MS. Maknanya kalkulator yang biasa. Kalau kalkulator 570 plus, MS plus, dia lagi hebat sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita nampak jadual. Kamu masuk ke dalam jadual, kita nampak satu-satu. Yang ni kita tidak boleh semak. Kita tidak boleh semak nilai titik tengah yang sudah kita key in tadi. Kita hanya boleh nampak nilai terus. Jawapan dia terus. Tetapi kalau kalkulator 570 MS Plus, kita boleh tengok jadual kita. Kita boleh tengok, oh salah aku isi ni. Maknanya untuk siapa-siapa yang guna kalkulator ini, kamu mesti hati-hati bila key in titik tengah dan kekerapan. Okey, seterusnya. Berdasarkan contoh cikgu tadi, berdasarkan jalan pengiraan menggunakan kalkulator tadi, cikgu harap kamu dapat jawablah soalan ini. Cikgu harap kamu dapat jawablah. Macam mana mau cari julat antara kuartil bagi data terkumpul dan untuk hitung variance dan sisihan piawai bagi data. Latihan 7.2a. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.